Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Apa kabar semua? Diharapkan anda dalam keadaan yang baik dan sihat. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan MJ12. Kalau semalam on call diketengahkan kerana semalam terlalu penat. Ya, apabila saya bertugas pada waktu pagi, diikuti pula ada latihan-latihan yang perlu saya jalani. Jadi bila nak tunggu pukul 12 tu, saya rasa sebelum jam 12 saya dah kena migraine. Jadi terima kasih kerana memahami, dan bila saya berkongsi saya terlampau penat, ramai telah pun menyarankan untuk saya berehat dan tidak kisah kalau malam semalam kita teruskan dengan MJ12 on call, saudara. Jadi kita kembali ke udara secara langsung berkongsi pengalaman anda. Hujung minggu pun dah sampai. Bagaimana dengan anda semua? Di mana anda berada sekarang ini? Mungkin ada yang sedang mendengar dalam kenderaan, ada di rumah, ada mungkin bertugas seperti saya, dan juga mungkin ada di antara anda yang sedang mendengar ini berada di tepi pantai. Jadi saudara ingat, rancangan misteri jam 12 sememangnya hanya satu hiburan saja. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Saudara, pada hari ini Singapura telah pun dikejutkan ya dengan satu video yang tersebar luas. Video yang mana daripada apa yang saya difahamkan, video ini pun dah menular sampai ke seberang tambak. Video seorang pekerja pembantu rumah yang mana dalam video itu menunjukkan rakaman CCTV dalam rumah. Beliau ni seolah-olah dirasuk ataupun kena sampuk. Ada yang mengatakan ini adalah sesuatu yang dilakonkan, dibuat-buat. Ada yang katakan ini pernah berlaku pada pembantu rumah anda dan anda rasa ini adalah perkara yang benar-benar berlaku. Saya cuba menjejaki tuan punya CCTV, tetapi tidak dapat menjejaki beliau. Sebabnya saya ingin ketahui cerita yang sebenar. Hanya tuan empunya diri dan juga pembantu rumah itu dapat memberitahu apa sebenarnya yang berlaku. Kita semua di internet ni, di dunia maya, hanya mampu memberi andaian dan pendapat pandangan kita. Sesetengah pendapat pandangan mengatakan, oh itu lakonan sebabnya nak balik, nak tukar majikan. Ada yang kata ini betul, ini adalah saka turun-temurun. Ada yang kata ini pendamping dibawa dari kampung Indonesia. Jadi macam-macam pendapat andaian yang diberikan oleh individu. Dan ternyata pendapat andaian itu selagi tidak ada kata-kata putus, kata sebenar yang dikeluarkan dari majikan, semua yang kita dengar itu hanya sekadar pendapat pandangan. Nampak? Jadi tugas saya ni bila saya muat naikkan dan bertanya, ingin saya temu bual empunya video dan juga kalau dapat pembantu rumah itu dan ingin bertanya sebenarnya apa yang berlaku. Adakah benar-benar pembantu rumah itu kena sampuk ataupun tidak? Tapi setakat ini kita semua hanya mampu memberikan pendapat, andaian, pandangan kita saja. Sampai satu hari nanti mungkin kalaulah saya berjaya berhubung ataupun kita dengar sendiri, mungkin tuan empunya diri muat naikkan satu status di media sosial dan memberitahu apa sebenarnya yang berlaku, barulah kita akan tahu kisah sebenar. Buat masa ini, semua hanyalah andaian dan pendapat pandangan saja. Saudara pendengar Misteri Jam 12, apa yang ingin saya ketengahkan di sini, ada satu pengalaman yang diceritakan sekejap lagi kalau sempat saya akan cuba. Ada seorang pendengar berkongsi, ya, kejadian berlaku dalam rumah, siap ada audio. Dalam rumah dia pasang CCTV dan ada audio yang mana beliau terperanjat lah bila beliau melihat balik CCTV itu sesuatu berlaku dalam rumah. Akan saya kongsi dengan anda sebentar nanti dengan audionya sekali. Tapi sebelum tu kita teruskan kisah yang pertama pada tengah malam ini bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Pendengar Ria 897, terima kasih kepada anda. Dan kisah yang pertama pada tengah malam ini yang ingin saya kongsi dengan anda semua, ini datang kiriman email daripada Kak Nur Gaya. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama kakak Nur Gaya. Kesi boleh panggil kakak Kak Gaya. Pengalaman yang Kak Gaya nak ceritakan ini berkenaan dengan jiran sebelah rumah kakak. Jiran sebelah rumah kakak ni Casey, kakak kenal. Kita rapat sangat-sangat. Tapi ada kalanya kakak rasa kasihan dengan keluarga jiran sebelah. Kadang-kadang pada waktu maghrib, selalunya terjadi pada waktu maghrib. Nak masuk waktu maghrib akan terdengar, dia akan terpekik Casey, jiran sebelah. Kakak yang dah sebati dengan pekikan-pekikan gangguan-gangguan rumah jiran sebelah ni. Setiap kali dengar, setiap kali takut, setiap kali akan kakak terperanjat. Kata Kak Gaya. Bayangkan Casey, kakak tahu dan jiran sebelah pernah berkongsi dengan kakak. Dia kata dia ni mangsa sihir dibuat orang. Dia pernah ceritakan dengan kakak dan dia kata minta maaf, suami isteri pernah datang rumah kakak. Kak Gaya, ni saya dengan isteri saya datang ni, sebenarnya saya malu sangat dengan Kak Gaya. Kenapa pula kau cakap macam tu? Tak adalah Kak Gaya, Kak Gaya pun pasti dah dengar kan. Kadang-kadang bunyi pekikan, bunyi mengilai datang dari rumah saya. Saya malu dengan Kak Gaya sebab ialah mengganggu, terpekik-pekik. Tapi sememangnya Kak Gaya, ini perbuatan, kejadian ini memang tak boleh dielakkan. Jadi saya dengan isteri datang ni, yang pertama nak minta maaf. Yang kedua, kita nak jelaskan kenapa dan apa yang berlaku. Semoga Kak Gaya faham keadaan saya dengan isteri. Sudahlah, kakak tak kisah, kakak faham sangat. Kita kan berjiran dah lama. Tapi Kak Gaya, sebagai seorang jiran, dan Kak Gaya ni saya dah anggap macam kakak kita sendiri. Kak Gaya mesti tahu, sebenarnya dah beberapa bulan ni isteri saya berubat. Dia adalah mangsa sihir. Astaghfirullahalazim. Siapa pula yang buat kerja terkutuk ni? Tak takut ke orang-orang ni dengan mati? Tak takut ke orang-orang ni dengan pembalasan di akhirat nanti? Sihir menyihir. Kalau ya pun kita tak suka dengan seseorang, kalau ya pun ada selisih faham dengan orang, kita berajak berunding, berbual, tegur. Kalau tak nak juga, angkat kaki jalan dan buat bodoh. Itulah Kak Gaya, saya dengan isteri pun ingatkan dialah, dia buat macam tu. Tapi tidak Kak Gaya, dia pilih jalan yang tidak diredai. Kak Gaya, saya dengan isteri kena macam-macam gangguan. Jadi pendengar Ria 897, berikut ini adalah kisah daripada jiran sebelah yang ceritakan pada Kak Gaya, dan Kak Gaya nak berkongsi pada yang lain dengan niat supaya kita yang sedang melakukan kerja terkutuk ini, yang mendengar rancangan MG12, kata Kak Gaya, kakak pasti Casey, peminat rancangan MG12 ni ramai. Ya, dan kakak haraplah mereka yang mungkin gemar menghantar barang, mengirim barang, mengapa-apakan orang dari segi halus, cara halus, hentikanlah. Sebab memang tidak baik kita memporak-perandakan hidup orang. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Kak Gaya kata, jirannya menceritakan lagi, pertama sekali
yang terkena isteri saya. Apabila isteri saya keluar rumah nak jemur baju dekat koridor, depan rumah Casey ada duit kertas. Dekat depan rumah tu ada duit kertas terselit dekat tepi pasu. Isteri saya boleh ternampak wang $50. Waktu tu isteri pegang dengan tangan, maka terjadilah sihir yang pertama. Duit $50 tu dah pun disihir, Casey. Isteri sentuh, terjadilah kejadian sihir yang pertama. Katanya di sini bila isterinya dah terkena, dah pegang duit, okey, tak ada apa-apa lah, keadaan okey. Isterinya jemur baju, masuk dalam rumah, tunggu suami balik, makan sama-sama dengan isteri, waktu maghrib solat. Malam hari, saudara, saya ceritakan ni pun meremang bulu rumah saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi anda bayangkan, semua okey daripada isteri waktu petang tu nampak duit, balik masuk dalam rumah, jemur baju lagi, mungkin makan malam, tengok TV dengan suami, gedebak, gedebuk, gedebish. Akhirnya malam, bila tengah tidur, katanya suaminya menceritakan pada Kak Gaya, dia terbangun sebab katilnya ni macam ada orang ngenjut. Bunyi katil. Jadi bila suami yang tidur miring, dia buka mata. Apa ni? Katil terenjut-enjut ni. Dia toleh, dia nampak isteri. Katanya isteri saya sedang menyangkung, Casey. Bukan duduk bersila, sedang menyangkung dekat atas katil. Rambutnya tu dikedepankan sebab rambut isteri beliau ni panjang. Dikedepankan rambut. Kemudian badannya dihayun. Depan belakang, tak jatuh Depan belakang. Suaminya pusing, katanya. Suami toleh, suami tengok isteri. Suami terperanjat. Suami menegur. Sayang, buat apa ni? Sayang. Kata jiran ceritakan pada Kak Gaya, kata jirannya dia cuba tegur isteri. Isterinya tak layan. Dan isterinya terus menghayunkan tubuh depan belakang. Dan itulah bermulanya episod gangguan. Malah bila tiba waktu maghrib selepas kejadian itu, malam pertama tu dah tak boleh solat lagi. Waktu maghrib nanti suami akan buka azan berkumandang, isteri dalam bilik yang lemah tengah baring bayangkan. Itu suara yang kakak dengar hampir setiap waktu maghrib. Azan berkumandang, dia akan terpekik, akan menangis, mengilai, ketawa. Pakar datang berubat, sama juga. Jadi bila kakak tanya pada dia, ni apa masalahnya ni? Sampai orang nak sihir kau dengan isteri? Ini berkenaan dengan bisnes, perniagaan. Mereka ni dahulu, ini hanya andaian dia, mungkin rasanya begini, mereka ni dahulu pernah memulakan satu perniagaan yang mana kakak tak perlu jelaskan lebih lanjut. Dia ada seorang business partner, suami isteri lah. Jadi pasangan suami isteri, jiran kakak ni dengan pasangan suami isteri, bergabung, keluarkan simpanan, buat satu bisnes. Pada mulanya semua okey, berjalan dengan baik. Bisnes mana yang tak ada pasang surut? Jadi bila waktu bisnes surut, mula ada ketegangan. Cakap dia ni tak buat kerja, cakap dia ni makan duit company. Akhirnya terpisah. Bila berpisah, pasangan yang kedua ni, aku nak balik semua duit aku yang aku invest. Jadi pasangan jiran sebelah kata tak boleh. Macam mana aku nak kasih kau duit? Duit aku pun dekat dalam invest. Kerugian yang kita miliki, kita harus tanggung bersama. Inilah bisnes. Tak puas hati. Katanya, kau sengaja
nak lingkupkan bisnes sebab kau ada bisnes lain yang aku tak tahu. Jangan sampai aku cari Jangan sampai aku jumpa bisnes apa kau buat. Aku tahu kau ada bisnes lain dekat luar. Jadi maka itulah berlakunya ketegangan antara dua-dua kawan, berpisah, kemudian masih lagi menghantui, kasih balik duit aku, kasih balik. Mungkin misal kata ini pandangan andaian saya. Misal kata masing-masing keluar 50,000 untuk buka bisnes. Bisnes tak maju, apa nak buat? Dua-dua salah kan? Dua-dua silap mungkin langkah. Tapi pasangan yang kedua ni minta balik duit 50,000. Katanya pasangan pertama ni menipu. Duit yang company buat ni dia buat bisnes lain dan sebagainya. Berlaku ketegangan, minta duit tak boleh bayar. Katanya buat apa kena bayar, bukan salah aku. Ini kan bisnes, kita ada berjanji, tak boleh, tak nak. Akhirnya dia kata sini, kau ingat kalau aku tak boleh dapat duit aku dengan secara kasar, aku akan gunakan cara halus. Maka terjadilah episod sihir menyihir ini. Kesian Casey. Kakak pernah jiran sebelah datang minta tolong. Kakak masuk dalam rumah, isteri dia Casey. Isteri dia dekat tingkap. Tingkap dalam bilik dah dibuka Casey. Tingkap besi, pagar tu dah dibuka, tingkap kaca pun dah dibuka, sedang menyangkung dekat tingkap. Bila-bila masa dia lompat, jatuh, mati Casey. Kak Gaya. Astaghfirullahaladzim. Kak Gaya. Kejap. Kak Gaya, sekejap. Kak Gaya. Isteri saya, Kak. Farida, Kak. Kenapa dengan Farida? Farida nak terjun, Kak. Astaghfirullahaladzim, nak terjun. Mana? Lari Casey, lari. Masuk dalam rumah. Betul, daripada pintu depan nampak bilik tengah menyangkung dekat atas tingkap bilik. Jadi Casey, hal ini masih berterusan. Masih lagi menghantui pasangan suami isteri. Dan kemungkinan adalah perbuatan bekas bisnes partner yang tidak puas hati. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, kasih kepada yang sedang mendengar Misteri Jam 12 pada hujung minggu ini. Dah pun masuk melangkahkan kaki ke hari Sabtu, saudara. Baik, saudara, kisah yang Kak Gaya ni panjang sedikit. Tapi saya nak bacakan sebabnya saya harap ia menjadi satu iktibar untuk kita semua. Sebab kisah panjang, memang menarik. Dan saya harap bila saya baca kisah ni, kita mendengar ni, jangan sesekali kita mungkin menganiaya manusia yang lain dengan melakukan hal-hal yang anda dengar awal tadilah. Kalau mungkin kita tidak puas hati dengan seseorang, kita guna secara orang tamadun bercakap, meluahkan kata-kata, bukan kesat tetapi meluahkan perasaan dengan cara yang baik. Kalau mungkin memang tak boleh bercakap dengan orang tu, dia ni aku dah tak boleh berbual. Lupakan saja, maafkan. Mungkin kalau tak boleh maafkan, diamkan. Setelah itu anda jangan indahkan dia lagi. Jadi harap kita semua menjadi manusia yang sentiasa menyayangi antara satu sama lain daripada ingin mungkin menganiaya antara satu sama lain. Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey. Selamat tengah malam semua. Terima kasih pada anda. Yang ini kiriman daripada mana ni? Laila berkongsi. Beliau katakan di sini, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Saya nak berkongsi pengalaman saya ketika sedang menunggang motosikal di rumah saya daerah Melaka. Jadi kisah kita teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Baik, saudara, yang ini Nur Laila berkongsi pengalaman yang katanya berlaku ketika beliau pulang daripada rumah sahabat. Pulang ke rumah menunggang motosikal di rumahnya dekat kawasan Melaka. Nur Laila mengatakan, saya tunggang motosikal ni dah selalu Casey. Tempat-tempat dekat akan saya gunakan motosikal sebagai sumber pengangkutan. Jadi dipendekkan cerita, saya ni daripada rumah teman, rumah kawan baik saya, duduk sana berbual-bual, cik-cek lah, berborak-borak. Sampaikan nak pulang ni dah jam 10 malam. Tengok jam, alamak, pukul 10. Dan katanya di sini pengalaman yang diceritakan ini kisah yang disampaikan dalam rancangan MJ12 ini ketika dia nak pulang naik motosikal tu sekitar jam 10 malam. Daripada rumah kawan pulang ke rumah saya menunggang motosikal memakan masa lebih kurang 15 hingga 20 minit. Dan tempat yang saya lalu ni kebanyakan adalah kawasan-kawasan rumah-rumah kedai. Jadi pukul 10 tu banyak semua dah tutup lah, kecuali kedai-kedai makan di tepi jalan yang buka. Kalau rumah-rumah kedai memang dah tutup. Tempat-tempat kawasan industri penjualan khususnya rumah kedai ni dah jadi sunyi sepi dah. Tengah tunggang motosikal anda bayangkan ni kisah yang diceritakan untuk anda dalam Misteri Jam 12 dari Nur Laila. Waktu malam ni kira tengah hidup ke enjin, tengah nak bergerak lah ni Ya, aku balik dulu lah. Okey, jumpa nanti. Tengah tunggang motosikal, tengah bergerak perlahan-lahan. Berlaku pula jalan pula, lalu pula dekat kawasan rumah-rumah kedai yang dah kosong katanya di sini Jadi bila sampai dekat kawasan rumah kedai tu, katanya saya ternampak dekat depan salah sebuah rumah kedai ada seorang perempuan sedang berdiri. Waktu tu dah selepas pukul 10 malam. Ya, ada perempuan ni tengah berdiri, seorang diri, di luar rumah kedai. Tapi kawasan tu sebenarnya ada sunyi. Langsung tak ada orang. Pekedai-pekedai ni semua, para pekerja, kedai-kedai, butik-butik semua dah tutup, Casey. Dah tutup. Saya nampak tengah berdiri, seorang diri. Saya pun perlahankan motosikal. Tengoklah, mana tahu saya kenal ke kawan saya boleh tumpang balik juga. Tengah perlahan, saya tengok. Dan saya perasan, baju dia pakai saya boleh nampak. Baju, corak apa. Ya, sedang berdiri, rambut dia panjang, semua saya boleh nampak. Tengah tunggang ni, saya tengok, perhatikan. Dia tak ada muka lah. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Wanita yang diri tepi road ni tak ada muka ni. Biar betul ni. Jadi saya masih lagi dalam keadaan sedang menunggang motosikal. Ya, seorang diri pada malam tu. Tak ada muka. Jadi saya perlahankan sampaikan saya berhenti seketika. Saya tengok, perhatikan. Takkan tak nampak, gelap ke? Tapi baju dia pakai saya nampak. Saya pun tergerak hati, angkat tangan lambai. Angkat tangan lambai. Katanya Laila. Tak nampak aku lah agaknya. Angkat tangan lagi lambai. Mungkin tak kenal kot. Tak apalah. Saya pun terus menunggang motosikal untuk pulang ke rumah. Sedang saya tunggang motosikal, Casey, pada malam selepas 10 malam seorang diri menuju ke arah rumah saya.
Tengah tunggak. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Ria 897 FM. Apa kabar semua? Diharapkan anda dalam keadaan yang baik dan sihat. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan MJ12. Kalau semalam on call diketengahkan kerana semalam terlalu penat. Ya, apabila saya bertugas pada waktu pagi, diikuti pula ada latihan-latihan yang perlu saya jalani. Jadi bila nak tunggu pukul 12 tu, saya rasa sebelum jam 12 saya dah kena migraine. Jadi terima kasih kerana memahami, dan bila saya berkongsi saya terlampau penat, ramai telah pun menyarankan untuk saya berehat, dan tidak kisah kalau malam semalam kita teruskan dengan MJ12 on call, saudara. Jadi kita kembali ke udara secara langsung berkongsi pengalaman anda. Hujung minggu pun dah sampai. Bagaimana dengan anda semua? Di mana anda berada sekarang ini? Mungkin ada yang sedang mendengar dalam kenderaan, ada di rumah, ada mungkin bertugas seperti saya, dan juga mungkin ada di antara anda yang sedang mendengar ini berada di tepi pantai. Jadi saudara ingat, rancangan Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan saja. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Saudara, pada hari ini Singapura telah pun dikejutkan ya dengan satu video yang tersebar luas. Video yang mana daripada apa yang saya difahamkan, video ini pun dah menular sampai ke seberang tambak. Video seorang pekerja pembantu rumah, yang mana dalam video itu menunjukkan rakaman CCTV dalam rumah. Beliau ni seolah-olah dirasuk ataupun kena sampuk. Ada yang mengatakan ini adalah sesuatu yang dilakonkan, dibuat-buat. Ada yang katakan ini pernah berlaku pada pembantu rumah anda dan anda rasa ini adalah perkara yang benar-benar berlaku. Saya cuba menjejaki tuan punya CCTV, tetapi tidak dapat menjejaki beliau sebabnya saya ingin ketahui cerita yang sebenar. Hanya tuan empunya diri dan juga pembantu rumah itu dapat memberitahu apa sebenarnya yang berlaku. Kita semua di internet ni, di dunia maya, hanya mampu memberi andaian dan pendapat pandangan kita. Sesetengah pendapat pandangan mengatakan, oh itu lakonan sebabnya nak balik, nak tukar majikan. Ada yang kata ini betul, ini adalah saka turun-temurun. Ada yang kata ini pendamping dibawa dari kampung Indonesia. Jadi macam-macam pendapat andaian yang diberikan oleh individu. Dan ternyata pendapat andaian itu selagi tidak ada kata-kata putus, kata sebenar yang dikeluarkan dari majikan, semua yang kita dengar itu hanya sekadar pendapat pandangan. Nampak? Jadi tugas saya ni bila saya muat naikkan dan bertanya, ingin saya temu bual empunya video dan juga kalau dapat pembantu rumah itu dan ingin bertanya sebenarnya apa yang berlaku. Adakah benar-benar pembantu rumah itu kena sampuk ataupun tidak? Tapi setakat ini kita semua hanya mampu memberikan pendapat andaian pandangan kita saja. Sampai satu hari nanti mungkin kalaulah saya berjaya berhubung ataupun kita dengar sendiri, mungkin tuan empunya diri muat naikkan satu status di media sosial dan memberitahu apa sebenarnya yang berlaku, barulah kita akan tahu kisah sebenar. Buat masa ini, semua hanyalah andaian dan pendapat pandangan saja. Saudara pendengar Misteri Jam 12, apa yang ingin saya ketengahkan di sini, ada satu pengalaman yang diceritakan sekejap lagi kalau sempat saya akan cuba. Ada seorang pendengar berkongsi, ya, kejadian berlaku dalam rumah, siap ada audio dalam rumah dia pasang CCTV dan ada audio yang mana beliau terperanjat lah bila beliau melihat balik CCTV itu sesuatu berlaku dalam rumah. Akan saya kongsi dengan anda sebentar nanti dengan audionya sekali. Tapi sebelum tu kita teruskan kisah yang pertama pada tengah malam ini bersama dengan saya Casey dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Pendengar Ria 897, terima kasih kepada anda. Dan kisah yang pertama pada tengah malam ini yang ingin saya kongsi dengan anda semua, ini datang kiriman email daripada Kak Nur Gaya. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama kakak Nur Gaya. Kisi boleh panggil kakak Kak Gaya. Pengalaman yang Kak Gaya nak ceritakan ini berkenaan dengan jiran sebelah rumah kakak. Jiran sebelah rumah kakak ni Casey, kakak kenal. Kita rapat sangat-sangat. Tapi ada kalanya kakak rasa kasihan dengan keluarga jiran sebelah. Kadang-kadang pada waktu maghrib, selalunya terjadi pada waktu maghrib. Nak masuk waktu maghrib akan terdengar, dia akan terpekik Casey, jiran sebelah. Kakak yang dah sebati dengan pekikan-pekikan gangguan-gangguan rumah jiran sebelah ni, setiap kali dengar, setiap kali takut, setiap kali akan kakak terperanjat. Kata Kak Gaya. Bayangkan Casey, kakak tahu dan jiran sebelah pernah berkongsi dengan kakak. Dia kata dia ni mangsa sihir dibuat orang. Dia pernah cerita dengan kakak dan dia kata minta maaf, suami isteri pernah datang rumah kakak. Kak Gaya, ni saya dengan isteri saya datang ni, sebenarnya saya malu sangat dengan Kak Gaya. Kenapa pula kau cakap macam tu? Tak adalah Kak Gaya. Kak Gaya pun pasti dah dengar kan? Kadang-kadang bunyi pekikan, bunyi mengilai datang dari rumah saya. Saya malu dengan Kak Gaya sebab ialah mengganggu, terpekik-pekik. Tapi sememangnya Kak Gaya, ini perbuatan, kejadian ini memang tak boleh dielakkan. Jadi saya dengan isteri datang ni, yang pertama nak minta maaf. Yang kedua, kita nak jelaskan kenapa dan apa yang berlaku. Semoga Kak Gaya faham keadaan saya dengan isteri. Sudahlah, kakak tak kisah, kakak faham sangat. Kita kan berjiran dah lama. Tapi Kak Gaya, sebagai seorang jiran, dan Kak Gaya ni saya dah anggap macam kakak kita sendiri. Kak Gaya mesti tahu, sebenarnya dah beberapa bulan ni isteri saya berubat. Dia adalah mangsa sihir. Astaghfirullahalazim. Siapa pula yang buat kerja terkutuk ni? Tak takut ke orang-orang ni dengan mati? Tak takut ke orang-orang ni dengan pembalasan di akhirat nanti? Sihir menyihir. Kalau ia pun kita tak suka dengan seseorang, kalau ia pun ada selisih faham dengan orang, kita berajak berunding, berbual, tegur. Kalau tak nak juga, angkat kaki jalan dan buat bodoh. Itulah Kak Gaya, saya dengan isteri pun ingatkan, yalah, dia buat macam tu. Tapi tidak Kak Gaya. Dia pilih jalan yang tidak diredai. Kak Gaya, saya dengan isteri kena macam-macam gangguan. Jadi pendengar Ria 897, berikut ini adalah kisah daripada jiran sebelah yang ceritakan pada Kak Gaya, dan Kak Gaya nak berkongsi pada yang lain dengan niat supaya kita yang sedang melakukan kerja terkutuk ini, yang mendengar rancangan MG12, kata Kak Gaya, kakak pasti Casey, peminat rancangan MG12 ni ramai. Ya, dan kakak haraplah mereka yang mungkin gemar menghantar barang, mengirim barang, mengapa-apakan orang dari segi halus, cara halus, hentikanlah. Sebab memang tidak baik kita memporak-perandakan hidup orang. Jadi pendengar Misteri Jam 12, Kak Gaya kata jirannya menceritakan lagi. Pertama sekali
yang terkena isteri saya. Apabila isteri saya keluar rumah nak jemur baju dekat koridor, depan rumah Casey ada duit kertas. Dekat depan rumah tu ada duit kertas terselit dekat tepi pasu. Isteri saya boleh ternampak wang $50. Waktu tu isteri pegang dengan tangan, maka terjadilah sihir yang pertama. Duit $50 tu dah pun disihir, Casey. Isteri sentuh, terjadilah kejadian sihir yang pertama. Katanya di sini bila isterinya dah terkena dah pegang duit, okey, tak ada apa-apa lah, keadaan okey. Isterinya jemur baju, masuk dalam rumah, tunggu suami balik, makan sama-sama dengan isteri, waktu maghrib solat, malam hari saudara. Saya ceritakan ni pun meremang bulu rumah saya. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Jadi anda bayangkan, semua okey daripada isteri waktu petang tu nampak duit, balik masuk dalam rumah, jemur baju lagi, mungkin makan malam, tengok TV dengan suami, gedebak, gedebuk, gedebish. Akhirnya malam bila tengah tidur, katanya suaminya menceritakan pada Kak Gaya, dia terbangun sebab katilnya ni macam ada orang ngenjut. Bunyi katil. Jadi bila suami yang tidur miring, dia buka mata. Apa ni? Katil terenjut-enjut ni. Dia toleh, dia nampak isteri. Katanya isteri saya sedang menyangkung, Casey. Bukan duduk bersila, sedang menyangkung dekat atas katil. Rambutnya tu dikedepankan sebab rambut isteri beliau ni panjang. Dikedepankan rambut. Kemudian badannya dihayun. Depan belakang, tak jatuh Depan belakang. Suaminya pusing, katanya. Suami toleh, suami tengok isteri. Suami terperanjat. Suami menegur, "Sayang, buat apa ni?" Sayang. Kata jiran ceritakan pada Kak Gaya, kata jirannya dia cuba tegur isteri, isterinya tak layan. Dan isterinya terus menghayunkan tubuh depan belakang. Dan itulah bermulanya episod gangguan. Malah bila tiba waktu maghrib selepas kejadian itu, malam pertama tu dah tak boleh solat lagi. Waktu maghrib nanti suami akan buka azan berkumandang, isteri dalam bilik yang lemah tengah baring bayangkan. Itu suara yang kakak dengar hampir setiap waktu maghrib. Azan berkumandang, dia akan terpekik, akan menangis, mengilai, ketawa. Pakar datang berubat, sama juga. Jadi bila kakak tanya pada dia, "Ni apa masalahnya ni? Sampai orang nak sihir kau dengan isteri?" Ini berkenaan dengan bisnes perniagaan. Mereka ni dahulu, ini hanya andaian dia, mungkin rasanya begini, mereka ni dahulu pernah memulakan satu perniagaan yang mana kakak tak perlu jelaskan lebih lanjut. Dia ada seorang business partner, suami isteri lah. Jadi pasangan suami isteri, jiran kakak ni dengan pasangan suami isteri, bergabung, keluarkan simpanan, buat satu bisnes. Pada mulanya semua okey, berjalan dengan baik. Bisnes mana yang tak ada pasang surut? Jadi bila waktu bisnes surut, mula ada ketegangan. Cakap dia ni tak buat kerja, cakap dia ni makan duit company. Akhirnya terpisah. Bila berpisah, pasangan yang kedua ni, "Aku nak balik semua duit aku yang aku invest." Jadi pasangan jiran sebelah kata, "Tak boleh, macam mana aku nak kasih kau duit? Duit aku pun dekat dalam invest. Kerugian yang kita miliki, kita harus tanggung bersama. Inilah bisnes." Tak puas hati, katanya, "Kau sengaja nak lingkupkan bisnes sebab
kau ada bisnes lain yang aku tak tahu. Jangan sampai aku cari Jangan sampai aku jumpa bisnes apa kau buat. Aku tahu kau ada bisnes lain dekat luar. Jadi maka itulah berlakunya ketegangan antara dua-dua kawan, berpisah. Kemudian masih lagi menghantui, kasih balik duit aku, kasih balik. Mungkin misal kata ini pandangan andaian saya. Misal kata masing-masing keluar 50,000 untuk buka bisnes. Bisnes tak maju, apa nak buat? Dua-dua salah kan? Dua-dua silap mungkin langkah. Tapi pasangan yang kedua ni minta balik duit 50,000. Katanya pasangan pertama ni menipu. Duit yang company buat ni dia buat bisnes lain dan sebagainya. Berlaku ketegangan, minta duit tak boleh bayar. Katanya buat apa kena bayar, bukan salah aku. Ini kan bisnes, kita ada berjanji, tak boleh, tak nak. Akhirnya dia kata sini, kau ingat kalau aku tak boleh dapat duit aku dengan secara kasar, aku akan gunakan cara halus. Maka terjadilah episod sihir menyihir ini. Kesian Casey. Kakak pernah jiran sebelah datang minta tolong. Kakak masuk dalam rumah, isteri dia Casey. Isteri dia dekat tingkap. Tingkap dalam bilik dah dibuka Casey. Tingkap besi, pagar tu dah dibuka. Tingkap kaca pun dah dibuka. Sedang menyangkung dekat tingkap. Bila-bila masa dia lompat, jatuh, mati Casey. Kak Gaya, Astaghfirullahaladzim. Kak Gaya, kejap. Kak Gaya, sekejap. Kak Gaya, isteri saya Kak, Farida Kak. Kenapa dengan Farida? Farida nak terjun Kak. Astaghfirullahaladzim, nak terjun. Mana? Lari Casey, lari masuk dalam rumah. Betul, daripada pintu depan nampak bilik tengah menyangkung dekat atas tingkap bilik. Jadi Casey, hal ini masih berterusan. Masih lagi menghantui pasangan suami isteri. Dan kemungkinan adalah perbuatan bekas bisnes partner yang tidak puas hati. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Baik, kasih kepada yang sedang mendengar Misteri Jam 12 pada hujung minggu ini. Dah pun masuk melangkahkan kaki ke hari Sabtu, saudara. Baik, saudara, kisah yang Kak Gaya ni panjang sedikit. Tapi saya nak bacakan sebabnya saya harap ia menjadi satu iktibar untuk kita semua. Sebab kisah panjang, memang menarik. Dan saya harap bila saya baca kisah ni, kita mendengar ni, jangan sesekali kita mungkin menganiaya manusia yang lain dengan melakukan hal-hal yang anda dengar awal tadilah. Kalau mungkin kita tidak puas hati dengan seseorang, kita guna secara orang tamadun bercakap, meluahkan kata-kata, bukan kesat tetapi meluahkan perasaan dengan cara yang baik. Kalau mungkin memang tak boleh bercakap dengan orang tu, dia ni aku dah tak boleh berbual. Lupakan saja, maafkan. Mungkin kalau tak boleh maafkan, diamkan. Setelah itu anda jangan indahkan dia lagi. Jadi harap kita semua menjadi manusia yang sentiasa menyayangi antara satu sama lain daripada ingin mungkin menganiaya antara satu sama lain. Misteri Jam 12 bersama dengan saya Casey. Selamat tengah malam semua. Terima kasih pada anda. Yang ini kiriman daripada Laila berkongsi. Beliau katakan di sini, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Laila. Saya nak berkongsi pengalaman saya ketika sedang menunggang motosikal di rumah saya daerah Melaka. Jadi kisah kita teruskan dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.
Baik, saudara, yang ini Nur Laila berkongsi pengalaman yang katanya berlaku ketika beliau pulang daripada rumah sahabat. Pulang ke rumah menunggang motosikal di rumahnya dekat kawasan Melaka. Nur Laila mengatakan, saya tunggang motosikal ni dah selalu Casey. Tempat-tempat dekat akan saya gunakan motosikal sebagai sumber pengangkutan. Jadi dipendekkan cerita, saya ni daripada rumah teman, rumah kawan baik saya, duduk sana berbual-bual, cik-cek lah, berborak-borak. Sampaikan nak pulang ni dah jam 10 malam. Tengok jam, alamak pukul 10. Dan katanya di sini pengalaman yang diceritakan ini kisah yang disampaikan dalam rancangan MJ12 ini ketika dia nak pulang naik motosikal tu sekitar jam 10 malam. Daripada rumah kawan pulang ke rumah saya menunggang motosikal memakan masa lebih kurang 15 hingga 20 minit. Dan tempat yang saya lalu ni kebanyakan adalah kawasan-kawasan rumah-rumah kedai. Jadi pukul 10 tu banyak semua dah tutup lah, kecuali kedai-kedai makan di tepi jalan yang buka. Kalau rumah-rumah kedai memang dah tutup. Tempat-tempat kawasan industri penjualan khususnya rumah kedai ni dah jadi sunyi sepi dah. Tengah tunggang motosikal anda bayangkan ni kisah yang diceritakan untuk anda dalam Misteri Jam 12 dari Nur Laila. Waktu malam ni kira tengah hidup enjin, tengah nak bergerak lah ni aku balik dulu lah. Okey, jumpa nanti. Tengah tunggang motosikal, tengah bergerak perlahan-lahan. Berlaku pula jalan pula, lalu pula dekat kawasan rumah-rumah kedai yang dah kosong katanya di sini Jadi bila sampai dekat kawasan rumah kedai tu, katanya saya ternampak dekat depan salah sebuah rumah kedai ada seorang perempuan sedang berdiri. Waktu tu dah selepas pukul 10 malam. Ada perempuan ni tengah berdiri, seorang diri, di luar rumah kedai. Tapi kawasan tu sebenarnya ada sunyi. Langsung tak ada orang. Pekedai-pekedai ni semua, para pekerja, kedai-kedai, butik-butik semua dah tutup, Casey. Dah tutup. Saya nampak tengah berdiri, seorang diri. Saya pun perlahankan motosikal. Tengoklah, mana tahu saya kenal ke kawan saya, boleh tumpang balik juga. Tengah perlahan, saya tengok. Dan saya perasan, baju dia pakai saya boleh nampak. Baju, corak apa. Sedang berdiri, rambut dia panjang, semua saya boleh nampak. Tengah tunggang ni, saya tengok, perhatikan. Dia tak ada muka . Bayangkan pendengar 897 FM. Wanita yang diri tepi road ni tak ada muka ni. Biar betul ni. Jadi saya masih lagi dalam keadaan sedang menunggang motosikal. Seorang diri pada malam tu. Tak ada muka . Jadi saya perlahankan sampaikan saya berhenti seketika. Saya tengok, perhatikan. Takkan tak nampak, gelap ke? Tapi baju dia pakai saya nampak. Saya pun tergerak hati, angkat tangan lambai tau, lambai. Angkat tangan lambai. Katanya Laila. Tak nampak aku lah agaknya. Angkat tangan lagi, lambai. Mungkin tak kenal kot. Tak apalah. Saya pun terus menunggang motosikal untuk pulang ke rumah. Sedang saya tunggang motosikal, Casey, pada malam selepas 10 malam, seorang diri menuju ke arah rumah saya.
Tengah tunggal.